Kami kali terakhir berkuliah di masjid kita pada 20 Mei 2023 dalam mengupas tentang hadis, 3 perkara memberikan, 3 perkara ujian, 3 perkara kafarah dan 3 perkara darajat. Dan kami rasa tanpa kita melengahkan masa, kita menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Kalau tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dimuliakan saudara pengacara majlis, tuan pengurusi, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan haji, hajah, ayah ibu, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadrat Allah atas kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak, sehingga kalau hendak dihitung nikmat-nikmat Allah nescaya tidak mampu dihitung. Dan Allah menyatakan dalam surah Luqman, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan kami telah limpahkan kepada kamu nikmat zahir dan batin begitu banyak. Nikmat zahir antaranya nikmat panca indera, nikmat kesihatan, manakala nikmat batin, nikmat seawal pagi kita boleh memuji Allah, kita boleh sujud kepada Allah, kita boleh menyatakan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua itu sewajibnya disyukuri, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, para hadirin yang dimuliakan, pada kesempatan pagi ini kita akan membuat macam biasalah sedikit ulang kaji untuk menghadapi bulan Ramadan, insya-Allah, yang kita sudah pun berada di pertengahan bulan Sya'ban. Jadi malam ni nisfu Sya'ban, separuh daripada bulan Sya'ban telah pun kita lalui. Itu memberi makna separuh bulan lagi kita akan masuk ke dalam satu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah. Ayat ini kita akan dengar sepanjang bulan Ramadan nanti. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, menjadikan kamu hamba Allah yang bertakwa. Tattaqun. Jelas melalui ayat ini tuan-tuan, salah satu tujuan daripada ibadah puasa adalah nak melahirkan orang yang bertakwa, hamba Allah yang bertakwa. Jadi kalau kita renung balik, kalaulah puasa tu berjaya melahirkan orang bertakwa, masya-Allah, kita rasa masyarakat kita ni banyak aman lah, banyak yang harmoni, banyak masalah-masalah selesai. Sebab apa? Sebab puasa je takwa. Puasa je takwa kan.
pemimpinnya bertakwa, anak mudanya bertakwa, usahawannya bertakwa, ya? Peniaga bertakwa, guru-guru bertakwa, suami isteri bertakwa. Tetapi realiti yang kita lihat, ya, daripada hari ke hari, tahun ke tahun, keadaan semakin membimbangkan, ya, keadaan merungsingkan. Sedangkan saban tahun kita berpuasa, yang puasa itu sepatutnya menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Baik, untuk itu tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu sekalian, pagi ini kita nak buat sedikit bedah siasat barangkali. Di manakah kekuatan, kehebatan ibadah puasa yang kalau betul-betul dihayati, dilaksanakan sebaik mungkin, menatijahkan takwa. Di mana kekuatan ibadah puasa tu, penangan ibadah puasa. Yang tu kita akan singkap pada pagi ini insya-Allah. Baik. Pertama, saya akan bentangkan dalam bentuk poin supaya kita mudah ingat. Pertama sekali, tuan-tuan para hadirin, ibadah puasa nak melahirkan hamba Allah yang boleh kita sebut jujur. Jujur. Kalau moden sikit apa ya? Integriti ya. Amanah, jujur. Yang berintegriti. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan, bila kita berpuasa nanti insya-Allah, tak ada siapa pun tahu kita puasa ke tidak. Kan? Selalu tok-tok guru sebut begitu. Orang tak tahu kita puasa ke tidak. Ya? Kita boleh tipu mak ayah kita kalau zaman kecil-kecil dulu. Zaman puasa yang yuk. Ya? Kalau zaman sekolah, balik sekolah panas-panas, penat-penat tu, tempat paling strategik bilik air lah. Kan? Rumah dulu-dulu ada kolah. Kita pun bila duduk dalam bilik air tu, tengok air kolah tu, sekali tengok air kolah, dua kali tengok macam fresh orange. Geram je. Sambil selam kepala nak bagi sejuk, gluk minum. Bila keluar bilik air, buat muka seposin, buat muka konon paling letih lah. Kita pun jadi pelakon terbaik hari tu. Padahal satu kolah dah minum. Jadi ya, kamu boleh tipu mak ayah, boleh tipu cikgu di sekolah, boleh tipu kawan-kawan, boleh tipu siapa sahaja, tetapi hakikatnya ada satu suara kecil, suara hati, lubun. Dia tahu, dia bersuara, dia berbunyi, dia merintih mengatakan kamu tidak puasa. Allah tahu kamu tidak puasa. Ni tuan-tuan. Ya. Kalau ini dapat dihayati, maka seseorang itu akan mencapai satu tahap, satu maqam. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, ada satu istilah tuan-tuan, apa nama dia? Muraqabah. Muraqabah. Jadi puasa ni nak mendidik kita, nak membawa kita ke satu tahap, satu level maqam muraqabah. Apa dia muraqabah? Rasa sentiasa dipantau oleh Allah, tak nanti ada manusia. Ya. Ini yang mahal. Kalau bahasa hadis, tadi bahasa tasawuf disebut muraqabah. Kalau bahasa hadis, hadis 40 yang kita selalu mengaji tu, Matan Arba'in Imam Nawawi, dia sebut berkenaan ihsan. Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, ihsan. Baik. Ada seorang pakcik yang dia ni, anak-anak dia tuan-tuan semua menjadi, duniawinya menjadi, ukhrawinya menjadi, akademiknya hebat, kerjaya semua profesional, dan tak kurang dia punya adab, akhlak, budi bahasa, hormat orang tua,
agamanya pun A, Masya Allah. Jadi ada orang tanya, Pak Cik ni apa rahsia dia dalam mendidik anak-anak? Dia jawab, kerja dia sebagai tukang kebun sekolah. Bila dia pergi ke sekolah, keluar daripada rumah, dia berniat majikan dia yang sebenar adalah Allah. Dia kata majikan dia Allah. Bila dia bekerja, dia persembahkan kepada Allah. Bila begitu tuan-tuan, dia tak tunggu guru besar, pengetua ada ke, pihak sekolah pantau ke, kan? Kementerian nak laporan ke apa ke, prestasi kerja dia. Dia tak peduli yang tu. Kerana dia bekerja, dia persembahkan kepada Allah. Bila dia bekerja dan persembahkan kepada Allah, dia kata apa? Saya akan buat yang paling baik, yang paling amanah, yang paling jujur. Takkan saya nak curi tulang, takkan saya nak main-main, takkan saya nak buat perkara-perkara yang tak sepatutnya saya buat. Dia merasakan dirinya sentiasa dilihat, dipantau oleh Allah. CCTV Allah 24 jam on. Pertama niat dia tu hebatlah, dia bermajikan Allah. Kemudian dia akan buat kerja sehabis baik, walaupun tak ada siapa tengok dia, tak ada siapa pantau dia, dia tak pentingnya. Allah Sami'ul Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ini tuan-tuan, dan itulah yang nak diserlahkan melalui ibadah puasa. Sebab tu buktinya tuan-tuan, bila kita duduk di rumah seorang-seorang, anak-anak tak ada, isteri tak ada, contohlah, boleh je kita nak buka peti ais, kan? Ambil air mineral, minum, gelup-gelup. Bukan ada orang nampak pun, kan? Bukan ada orang nampak. Tapi kenapa kita tak buat? Kerana kita yakin sekalipun manusia tak melihat, Allah melihat. Kalau ada benda tu tuan-tuan, kira betul lah tu. Dah dapat dah bunga-bunga rentak-rentak muraqabah. Ya? Muraqabah. Dan ini sangat penting. Kalau kita kaitkan dengan realiti semasa anak-anak kita, tuan-tuan, boleh kata kebanyakannya ada handphone, kan? Ada handphone. Dalam handphone ni faham-fahamlah, yang baik ada, yang tak baik pun ada. Tapi kecenderungan manusia tu, nafsu dia, dia mula nak tengok yang tak baik. Jadi apa jaminan anak-anak kita dengan handphone ni dia tak buka benda yang tak elok? Kita pun tak tahu apa dia buat dalam bilik, dan takkan kita nak pantau 24 jam. Jadi suntikan muraqabah inilah yang perlu dimasukkan dalam hati. Kita kata, Alom, ayah tak tahu apa yang kamu tengok dalam handphone tu, tapi Allah tahu, malaikat raqib atid sentiasa mencatat apa yang kita buat. Kamu boleh tipu ayah, ya, kamu boleh macam-macam dengan ayah, tapi dengan Allah tidak sekali-kali. Ini yang mahal sebenarnya. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dikasihi sekalian, dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, kita bukan sekadar menghafal sifat 20, sama' basar, kan? Allah melihat, Allah mendengar, wujud, qidam, apa semua. Sama' basar. Jadi tauhid tu hanya tauhid akal dipanggil. Dia baru knowledge, dia baru hafalan. Tapi daripada akal ini kita nak turunkan ke hati, menghayati. Ya, Allah benar-benar melihat, Allah benar-benar mendengar, Allah benar-benar tidak pernah lalai walaupun sesaat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kalau ini ada tuan-tuan, insya-Allah takkan berlaku penipuan, takkan berlaku rasuah, takkan berlaku perkara-perkara maksiat, kerana tahu dan yakin Allah sentiasa bersama-sama walau di mana juga kita berada. Ini poin yang pertama. Seterusnya tuan-tuan para hadirin, kita lihat pula poin yang kedua. Bila kita berpuasa nanti tuan-tuan, di siang hari kita tak boleh makan, tak boleh minum.
Itu semua orang faham lah. Tak boleh makan, tak boleh minum, lebih kurang dekat-dekat 12 jam, 13 jam. Sedangkan makanan yang ada di rumah kita, minuman yang ada di rumah kita, dari sudut hukum adalah halal dan harus untuk dimakan. Halalan tayyiban. Contohlah air mineral ni kan. Air mineral ni tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan nanti waktu siang hari, tengok tu boleh menggelegak. Geram je, tak boleh nak minum kan. Minum je lah, apa masalah? Bukan air arak. Tu contoh kan. Ini bukan air arak sehingga menghalang kita tak boleh minum. Oh patutlah tak boleh minum bulan Ramadan. Semua air-air di dunia telah berubah zatnya menjadi air arak. Sebab tu tak boleh minum. Bukan begitu. Kita bersahur, katalah bersahur makan nasi, ada ayam goreng kan. Pukul 9 pagi ayam goreng yang saki-baki tu ada lagi bawah apa? Tudung saji. Kami sana panggil sangeh. Bawah sangeh, bawah tudung saji tu. Kenapa kita tak makan ayam goreng tu? Adakah kerana dia dah berubah zatnya menjadi seperti daging babi? Oh, patut tak boleh makan. Tidak, ayam tetap ayam, hukumnya halalan tayyibah. Dari sudut hukumnya harus boleh dimakan. Tapi persoalan, kenapa tak makan? Kenapa tak minum? Kita akan jawab, ialah sebab puasa lah Ustaz. Sebab puasa. Itu bahasa yang mungkin dah terlampau biasa sangat. Cuba kita olah sedikit ayat dia tuan-tuan. Kenapa kita tak makan, tak minum di bulan Ramadan? Kita kata kerana Allah mengarahkan kita supaya jangan makan, jangan minum. Allah suruh stop. Wahai orang-orang beriman yang kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah tu. Bulan Ramadan waktu siang ni stop, jangan makan, jangan minum. Kita pun sebagai orang beriman ni tadi tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, kita sahut seperti yang Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 51 kan. Di hujung tu sebut apa? Ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami dengar, kami patuh, kami dengar, kami iakan. Tak boleh makan, tak boleh minum. Ya Allah, kami buat. Okey, di situ apa hebatnya tuan-tuan? Apa hebatnya? Kalau makan minum yang hukumnya halal, yang sepatutnya boleh makan, boleh minum pun kita tak jamah kerana menyahut perintah Allah, maka bagaimana sikap kita dengan benda yang Allah haramkan? Tu. Yang terang-terang hukumnya haram, bila Allah kata jangan buat, tinggalkan, okey, apa respon, reaksi kita, apa sikap kita? Adakah sikap kita macam bulan Ramadan ni? Tak boleh makan. Baik ya Allah, saya tak makan. Allah kata jangan minum. Baik ya Allah, saya tak minum. Padahal benda tu halal tu. Maka sepatutnya tuan-tuan, kalau benda yang halal pun kita tak makan kerana menyahut perintah Allah, apatah lagi kalau benda tu haram. Dapat tak tuan-tuan mesej dia tu? Benda yang terang-terang haram, bila Allah kata jangan, patutnya lagi mudahlah kita tinggalkan sebab hukum tu memang dah sah haram. Kerana terbukti di bulan Ramadan, benda yang halal pun kita tak buat. Ini yang hebat ni tuan-tuan, cuma kita sedar tak sedar, nampak tak nampak. Suami isteri kan, suami isteri masuk bulan Ramadan di siang hari, stop, no entry. Apa masalah tuan-tuan? Isteri kita kot. Penat-penat kena ragging dulu dengan Tok Kadi kan. Berpeluh-peluh, ijab kabul. Masuk bulan Ramadan waktu siang, tak boleh. Halal, isteri yang sah. Nampak? Sebab tu orang tua-tua dulu, bahkan dalam fiqh pun adalah bincang kan. Tak galakkan, bukan tak sah tak menggalakkan untuk kahwinkan anak macam bulan ni bulan Syaban ni kan, buat. Tapi yalah, nak macam mana cuti sekolah kan?
Bukanlah tak sah. Kalau kahwin bulan Syakban, anak-anak muda ni tuan-tuan, maklumlah, dia muda, kita pun pernah muda kan. Dia punya current dia lain macam. Kadang-kadang bersentuh tu kira nak jadi je. Kuat dia punya current. Jadi masuk bulan Ramadan, risau terbabas. Risau terbabas. Kampung saya di Lumut tuan-tuan, kampung tempat saya membesar, Lumut Manjungkan, sana ada tentera laut TLDM. Suami yang belayar 3 bulan, balik belayar bulan Ramadan. Banyak kes tuan-tuan. Kes apa? Tak sempat nak tunggu malam. Ini hak berkahwin ni. Macam mana ni? Ya, tak sempat nak tunggu malam waktu siang tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita katakan tak boleh lah. Kan belajar fiqh, suami isteri yang berhubung di siang hari kena denda kafarah suami tu. Kena merdekakan hamba, tak ada merdekakan hamba puasa 2 bulan berturut-turut, lepas tu beri makanlah sekali kan. Ya. Okey. Jadi suami isteri yang sah, kita taat pada kehendak Allah, maka bagaimana dengan hukum berzina? Berzina dah tentu haram. Jadi Allah kata apa? La taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jangan kamu buat benda-benda yang boleh mendekatkan kamu kepada zina. Jadi kalau benda haram, sepatutnya lagi mudah untuk kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kerana terbukti bulan Ramadan ini melatih kita, yang kita kadang-kadang tak sedar ayatnya ialah sangat akur dengan kehendak Allah. Allah kata apa pun kita buat. Itu sebenarnya yang istilahnya puasa itulah, puasa. Okey, kita tengok sedikit sejarah untuk menguatkan lagi apa yang kita bincang ni. Sejarah yang berlaku kepada Bani Israel. Cerita ni tuan-tuan pun tahu. Mereka dilarang menangkap ikan hari Sabtu. Hari lain tangkaplah, tak ada masalah. Hari Sabtu jangan tangkap ikan. Maka dia orang berfikir, apa masalah? Ikan yang sama kot. Ikan itulah yang kita tangkap hari Isnin, hari Selasa, kenapa hari Sabtu tak boleh makan? Ikan ni halal. Kalau fikir logik kan, ikan ni halal. Kami bukan makan babi, kami bukan makan benda-benda yang diharamkan. Akhirnya dia orang pun mula mencari helah. Sehingga kita pun tahu apa jadi kepada puak-puak Bani Israel atau Yahudi itu. Kunu qiradatan khasi'in. Allah murka sebab dia orang ni tak ada sifat akur tadi. Masalahnya bukan sebab ikan tu haram ke tak haram ke, halal ke tak halal. Allah nak tengok tuan-tuan, kita ni bila Allah dah keluarkan satu arahan, kamu tu dengar je. Orang kata apa? Jangan banyak songeh, jangan banyak soal. Aku ni raja bagi segala raja. Bila aku dah keluarkan satu surat pekeliling arahan, kamu sebagai khalifah, sebagai kaki tangan kerajaan kalau kita yang bekerja kan, yang menurut perintah, buat je. Jangan kamu tanyalah kenapa tak boleh hari Sabtu. Lepas tu memanglah Allah uji pula, hari Sabtu tu lah ikan banyak timbul, senang-senang nak boleh tangkap. Jadi kita jangan mengulangi perangai buruk Bani Israel yang degil, yang kaki protes, yang suka melawan hukum Allah, yang suka petikai, yang suka macam-macam helah. Sebab tu mereka ini disebut maghdub, ghairil maghdub, bangsa yang dimurkai. Dia banyak songeh. Kita dengan Allah tak boleh macam tu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kan kaedah dia begitu. Ya? La yus'alu amma
Dalam surah Al-Anbiya, tuan-tuan boleh rujuk ayat 23. Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Pendek je ayat dia. Apa dia makna dia? Kamu tidak boleh bertanya apa yang aku buat, kata Allah, tetapi akulah yang akan bertanya kamu buat atau tidak. Tengok ayat dia. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Al-Anbiya ayat 23. Kamu tidak boleh tanya apa yang aku buat. Kalau kita boleh pergi sampai tahap tu, tuan-tuan, itu mencapai satu tahap keimanan yang sangat sempurna. Ya? Kita dengan Allah ni kena macam tu. Allah suruh buat apa pun, buat, jangan tanya. Kenapa kena sembahyang 5 waktu? Kenapa kena tutup aurat? Kenapa orang Islam tak boleh makan babi? Kenapa kita tak boleh minum arak? Sepatutnya tak perlu tanya. Kenapa tak boleh tanya? Kan kita yakin Allah ni maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui. Dia tahulah apa yang boleh, apa yang tak boleh untuk kita. Dah kita pegang Allah alim, mengetahui, ilmu. Itu basic tu. Tetapi kamulah yang akan ditanya, Allah kata. Kamu yang akan ditanya. Kan? Kita nak tanya Allah kenapa tak boleh minum arak? Tak boleh tanya. Allah yang akan tanya, kamu minum ke tak? Kamu minum siap? Kita nak tanya kenapa kena tutup aurat? Tak payah tanya, tutup je. Kerana Allah yang akan tanya, kamu tutup aurat ke tidak? Itu dia punya law dia, undang-undang dia macam tu. Undang-undang kita hamba dengan Allah. Tapi tidaklah menafikan untuk menggali hikmah, rahsia-rahsia di sebalik perintah Allah. Tapi hikmah ni, tuan-tuan, kita tak tunggu hikmah tak hikmah. Memang kita tahu benda yang Allah suruh buat mesti berhikmah. Tinggal lagi jumpa tak jumpa lah. Tapi iman yang sempurna, tahap iman yang sempurna, dia tak tunggu hikmah dah. Sebab tahu dah mesti ada hikmah. Baik. Itu poin yang kedua. Apa lagi? Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin. Ini kita nak menyingkap bedah siasat. Di mana sebenarnya hebatnya puasa sehingga Allah kaitkan dengan takwa. Yang ketiga, bila kita berpuasa nanti, bila kita berpuasa 12 jam, 13 jam, apa berlaku? Iaitu nafsu kita akan menjadi lemah. Kerana nafsu ni, nak bagi dia lemah, nak bagi dia tak agresif, kena laparkan dia. Ini satu kaedah yang Allah sendiri beri kepada kita. Dan bila nafsu lemah, apa pula yang terjadi? Jiwa kita, rohani kita, batin kita akan jadi kuat. Dia macam tu, tuan-tuan. Dahsyat Allah punya tarbiyah. Sebab tu kita sebut Ramadan ini bulan tarbiyah. Mana ada bulan boleh mendidik orang, tuan-tuan? Ya, kalau kita belajar, guru yang mendidik, anak-anak, mak ayah yang mendidik. Tiba-tiba Allah datangkan satu bulan, bulan ni boleh mendidik kita, dipanggil tarbiyah, bulan tarbiyah. Oh, dahsyat. Dengan ibadah puasa ni lah. Ya, dengan ibadah puasa. Baik, jadi bila kita lapar, nafsu lemah. Bila nafsu lemah, ketika itu rohani jiwa jadi kuat. Buktinya apa? Buktinya, tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Bulan Ramadan nanti kita akan tengok masjid penuh, terutama sebelah malam, orang datang solat tarawih. Kan? Tiba-tiba kaki jadi ringan nak ke masjid, tuan-tuan. Bukan dibuat-buat, sebab nafsu kita dah lemah. Rohani jadi kuat. Rohani tu, jiwa tu, batin itu yang menggerakkan panca indera sehingga kaki kita mau datang ke masjid. Sedangkan selama ini 11 bulan kita makan hari-hari,
11 bulan kita kenyang, minta maaf sebut kadang-kadang masjid pun tak nampak. Datang bulan Ramadan lapar, senang pula datang masjid, kan? Dia macam tu. Jadi ayat dia apa tuan-tuan? Kalau kita nak bina satu ayat, Allah ajar kita kuat, kita ni kuat bukan ketika kita kenyang. Kita kuat ketika kita lapar. Pelik kan? Itu tarbiyah Allah. Dia tak sama macam kita fikir. Kita fikir nak kuat, nak ada tenaga, kena makan. Tapi terbukti tuan-tuan, 11 bulan ni makan menterdarah kalau bahasa saintifik je. Nak datang masjid pun payah. Kan? Bulan Ramadan apa lagi bukti-bukti? Ramai orang akan pegang Quran, bertadarus, berkumpulan, khatam Quran. 11 bulan punya payah nak pegang Quran tuan-tuan. Ya Allah, berperang. Datang bulan Ramadan, automatik tangan ni pegang Quran, baca, tadarus, masya-Allah. Kenapa? Nafsu kita dah lemah, rohani jadi kuat. Bulan Ramadan orang berebut-rebut, bersedekah, infak, jamu, iftar. Nanti 10 malam akhir berebut pula nak jamu orang bersahur, perkampungan qiyamul lail. Dan di situ kita tengok bulan Ramadan berlaku perang Badar. Tak terbayang tuan-tuan, berperang bulan Ramadan, tak makan, tak minum. Kalau ikut logik kalahlah, bungkus Tapi Allah bagi kemenangan bila rohani kita kuat, jiwa kita kuat. Dia lain. Ya. Dan secara tidak langsung boleh juga kita katakan tuan-tuan para hadirin, saya suka guna satu istilah. Bulan Ramadan ni kita dibawa mengikuti satu kursus selama sebulan. Tak tahulah sebulan ni kita nak namakan dia kursus jangka masa pendek ke, kursus jangka masa sederhana ke, tapi seluruh penjawat Khalifah Allah wajib ikuti. Kursus apa? Kursus pengurusan hawa nafsu. Itu dia tuan-tuan. Ramadan nanti ni kursus pengurusan hawa nafsu. Pernah ke tuan-tuan selama kita hidup ni, tuan-tuan yang kerja kerajaan atau apa swasta, hadir satu kursus pengurusan hawa nafsu? Tak ada kan? Kursus pengurusan keuangan ada, kursus pengurusan masa, apa lagi? Pengurusan sumber manusia, macam-macam lah diuruskan. Tapi kita terlupa nak urus satu benda penting, iaitu nafsu. Pengurusan harta ada. Maka Allah datangkan satu bulan, kita kena ikut kursus pengurusan hawa nafsu. Sebab apa? Bayangkan tuan-tuan, kalau kita pergi kursus harta, pengurusan harta, baguslah. Tapi kalau nafsu tak diurus dengan baik, harta ni lingkup. Sebab dia kat sini, nafsu ni. Jadi boros, jadi rambang mata dengan duit, dengan harta. Jadi tamak, mulalah itu, mulalah ini. Bila nafsu tak diurus dengan baik, yang lain pun akan terjejas. Maka dalam bulan Ramadan kita akan lihat pakej-pakej tarbiyah ke arah nak mendidik nafsu, nak melemahkan nafsu tu, Allah susun. Antaranya apa? Kita diminta bangun sahur, bangun lebih awal daripada biasa. Bangun sahur ni tuan-tuan, bukan sekadar, kalau dalam hadis sebut apa? Waktu sahur ni waktu ada barakah. Kan? Nanti kita jumpa hadis-hadis tu, tok-tok guru kita, para asatizah akan baca. Waktu sahur itu waktu barakah. Bukan sekadar barakah, betul. Lepas tu ada hadis sebut, berpuasalah kamu dengan bersahur kerana membezakan dengan agama lain. Kita bangun sahur. Tetapi di sebalik itu,
bangun sahur ni kita kena gerak nafsu kita bangun lebih awal. Nafsu ni tabiatnya dia suka tidur. Itu kan nafsu, dan itu pun memang hak nafsu, dia nak tidur. Jadi bangun awal ni dia bermasalah sikit. Jadi kita gerak dia, bangun. Kan? Tambah kita masa zaman-zaman kecil, zaman remaja kan, anak-anak kita cucu tengoklah nak gerak tu berapa kali punya bertempik lah. Ada yang bersahur dengan selimut-selimut, yang manja lagi kita datang suap atas katil tu. Memang malas, memang ya Allah susahnya nak bangun ni kan. Jadi gerak nafsu tu dilatih 30 hari, latih tubi, diasap, bangun. Nanti kalau dah habis Ramadan, harap-harap terbawa-bawa lah. Kerana nafsu sudah dididik sebegitu, bangun awal. Nafsu ni tuan-tuan, ialah kalau dilayan-layan, subuh pun kalau boleh dia tak mau bangun. Kan? Dah memang nafsu macam tu. Ya, memang nafsu begitu. Sebab itu bangunlah sahur. Di samping barakah, di samping kita nak membezakan puasa kita dengan puasa lain pada Islam, dan kita nak didik nafsu sebenarnya. Bangun lebih awal, kerana nafsu dia tak suka bangun awal-awal. Tambah lagi kalau sebut qiyamul lail, menggeletar nafsu dengar. Qiyamul lail, risau dia, susah hati dia. Itu sama juga tadi yang berkait dengan suami isteri di siang hari, pun ada unsur-unsur mengawal nafsu. Sabar, sabar. Saya ingat lagi tuan-tuan, Masya Allah, masa tu di pondok Pasir Tumbuh, Kelantan, pergi ziarah lah. Saya jumpa satu abang ni, dia ni baru nak berhijrah. Orang baru nak berhijrah ni memang mencabar. Dia berhadapan dengan gelora nafsu. Dia berhijrah, minta maaf sebut, daripada dunia playboy lah, orang kata apa playboy ni. Berhijrah, nak bertaubat, nak buang dah perangai-perangai lama. Dia punya mujahadah tu, dia kata apa kat saya? Dia kata, aku tengok tiang-tiang elektrik tu pun dah nampak cantik dah, dia kata. Dia mengekang nafsu dia tu, beruzlah di pondok tu. Dia kata, aku tengok tiang-tiang elektrik tu pun nampak cantik dah, dia kata. Bayangkan nafsu, kewanitaan dia tu, dia punya aroma tu. Saya kata, bang tak apalah bang, cuma jangan layan je saja, abang pergi peluk tiang tu jenuh. Dia dah hilang pertimbangan, dia pergi peluk pula tiang tu, satu hair. Nafsu ni bukan satu benda yang mudah. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin kan, satu kitab tasawuf yang sangat masyhur, menyenaraikan kita ni bila nak berubah, nak jadi baik, ada 4 halangan: dunia, manusia, syaitan, nafsu. Nafsu nombor 4 paling susah. Berhadapan dengan syaitan, kita masih boleh sediakan pendinding, baca ayat kursi, baca 3 qul, bacalah ayat-ayat yang kita selalu amalkan. InsyaAllah syaitan boleh lari, iblis lari. Tapi ada tak ayat tuan-tuan nak bagi nafsu lari, nak halau nafsu? Nak baca ayat apa? Tak ada. 24 jam dia duduk dengan kita. Baik, ini pengurusan hawa nafsu. Sebab tu waktu kita tengah lapar tuan-tuan, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3 kan, itu waktu-waktu kemuncak lapar lah. Kalau seorang suami tanya isteri dia, yang puasa ni dah nak dekat raya dah, contoh kan, jadi raya kita nanti ni perlu ke ganti langsir? Tengah puasa tu isteri akan jawab, tak payahlah bang, langsir yang ada pun masih elok lagi. Jawapan yang sangat solehah, kerana tengah lapar. Bila dah berbuka puasa nanti, makan tu tak ingat dah, ngap. Dia tanya balik, abang tanya apa tadi pukul 2 tadi? Saya tak apa nak ingat lah.
Abang tanya langsir ni nak ganti tak? Kena gantilah bang. Kan? Saya dah survey dah ni, Shopee online, Kamdar apa semua ni ada sale ni. Jadi nafsu kepada perhiasan itu dia mula tumbuh. Sebab tu nafsu ni yang memberi dia energi adalah makan yang berlebih-lebih. Ya? Waktu lapar kita tak apa nak fikir sangat. Tapi bila dah kenyang tu dia mula datang macam-macam. Nafsu kepada perhiasan, nafsu kepada wanita, nafsu kepada harta, nafsu macam-macam. Sebab tu bulan Ramadan dilatih kita bersedekah kan, infak. Nak buang nafsu kedekut, nafsu sayang kepada harta. Zuyyina linnas kan, hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah. Surah Ali Imran. Baik. Jadi untuk itu kita faham Islam dia tak suruh kita buang nafsu. Dia suruh urus. Sebab dia kata pengurusan hawa nafsu. Allah suruh kita urus selia nafsu itu sehingga dia mencapai darjat mutmainnah. Itu yang selalu kita dengar kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diurus, bukan dibuang. Jangan cuba-cuba nak buang nafsu. Pertama, tak mungkin. Kedua, Islam tak ajar macam tu. Saya pernah jumpa tuan-tuan, bukan pernah jumpa, pernah dengar daripada mulut ke mulut. Wallahu alam. Saya tak pasti cerita ni sahih ke tak sahih. Dan saya pun tak kaji dia punya sanad-sanad riwayat tu. Tapi masyhur. Ada budak-budak di pondok. Bukan semualah. Ada kes dia minum air kapur barus. Dia minum air kapur barus. Bila ditanya kenapa dia minum air kapur barus, dia nak matikan alat kemaluan dia, minta maaf sebut, ni orang lelaki lah. Dia minum air kapur barus supaya senjata kelakian dia tu mati. Sebab apa? Dia kata inilah nafsu. Islam tak suruh sampai macam tu tuan-tuan. Ya? Tak tahulah, kita pun tak tahu apa masalah dia. Adakah dia dah jadi set maniak ke, minta maaf sebut. Sampai tak macam tadi tengok tiang pun dah jadi libang-libu, dah jadi tak tentu hala. Tapi sebenarnya konsep dia, Islam tak suruh kita nak buang nafsu ni. Matikan nafsu, tak mungkin. Tapi disuruh kita mengurus, menyelia. Ya. Kita susah-susah cari tongkat Ali tuan-tuan, macam-macam. Dia pergi minum air tu pula. Ya. Baik. Jadi banyak kita lihat bulan Ramadan ni begitu. Semua jadi rajin ibadat. Ya, mulut pun terkawal sikit kan, bulan Ramadan nak cakap lebih-lebih pun aku puasa ni kan. Jadi nafsu-nafsu hak merepek-repek ni dia jadi kurang lah. Cuma benda tu nak dibawa ke bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya membentuk peribadi kita. Akhir sekali tuan-tuan, ni kita nak tutup dah. Di manakah kehebatannya ibadah puasa? Itu tajuk asal kita. Sehingga Allah kaitkan puasa dengan takwa. Yang keempat, dalam Ramadan bila kita berpuasa, kita sangat perlu, nak guna apa istilah dia, mencermati masa. Dan memang banyak ibadah dalam Islam yang berkait dengan masa. Tapi bulan Ramadan ni saya kira paling ketara dan sangat menarik untuk kita highlightkan. Ya. Masa tu begitu berharga, hebat. Contoh kita nak bersahur kan. Kita nak bersahur, subuh masuk 5.43 contoh. Kita dah tak boleh bersahur 5.44 walaupun seminit. Alah, cincai relax takkan ini pun tak boleh, seminit je. Tak boleh. Maghrib masuk
6.55 contoh. Kita buka 6.54. Awal seminit. Alah, takkan seminit pun Allah nak berkira. Oh jangan, seminit tu meranapkan kita punya puasa habis. Jadi seminit perlu dicermati sebaik-baik. Dan tuan-tuan perasan tak, bulan Ramadan bila waktu berbuka nanti, jarang kita nak jumpa orang yang melewat-lewatkan berbuka. Jaranglah, kecuali dia tak tahulah apa keadaan dia. Kebiasaannya kita akan tunggu awal. Kalau berbuka di rumah, mungkin 5 minit, 10 minit sebelum berbuka dah berkumpul dah ahli keluarga. Kalau di masjid lagilah dengan tahlil, dengan kita baca doa. Ada setengah masjid dia buat tazkirah sebelum berbuka. Ada. Kalau di Semenanjung dia buat tazkirah sebelum berbuka. Ada juga. Maknanya awal. Kita tak jumpa kalau maghrib 6.55 orang berbuka 7.30 atau berbuka pukul 8. Kami di Semenanjung 7.30 katalah maghrib, 7.30 maghrib. Tak ada orang buka pukul 8. Maksud saya apa? Kita kan sudah terbiasa dengan satu gelaran yang sinonim dengan orang Melayu, janji Melayu. Janji Melayu ni dah macam tak boleh nak buat apa-apa dah. Kalau mesyuarat, kita buat mesyuarat pukul 9 malam, bertuah sangat kalau pukul 9 tu semua dah ada cukup korum. Kadang-kadang tunggu 9.30 baru 2 orang datang. 9.45, kadang pukul 10, kadang-kadang pengurusi pun sampai fed up lah. Berjanji je, lewat. Alah, biasalah janji Melayu. Kita pun dah biasa janji Melayu. Tapi bulan Ramadan mengajar kita tak ada janji Melayu. Semua janji Islam, janji orang beriman, menepati masa bahkan awal. Mana ada orang nak lewat-lewatkan berbuka? Tak ada. Sebab tu hotel-hotel pun kadang-kadang yang pemiliknya orang bukan Islam pun buat package buffet, berbuka di hotel dengan harga sekian-sekian promosi. Sebab dia tahu tang berpuasa mesti awalnya. Ya. Kalau inilah kita bawa tuan-tuan, janji Islam, janji orang mukmin, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Masa perlu dihargai, ya, dicermati. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin yang dikasihi sekalian, saya kira begitulah yang dapat kita kongsi untuk perangat balik atau ulang kaji, ya, bagi menyambut kedatangan Ramadan. Ramadan ni kita dah kena panaskan dah. Daripada bulan Rejab hari tu lagi masuk Syaban, Ramadan. Kalau para sahabat ni tuan-tuan, Ramadan ni umpama macam nak sambut piala dunia, bola sepak piala dunia lah. Sebulan, 2 bulan sebelum tu dah meriah dah. Orang dah bercakap dah. Pasukan mana, pasukan favourite bola kan. Ni pemain ni, jersey nombor berapa. Orang dah mula bercakap satu dunia. Ramadan ni kena macam tu. Kita pun dah mula buat kira-kira aku nak bersedekah banyak mana Ramadan kali ni kalau panjang umur, nak bangun qiyamulai. Tahun lepas berapa kali berjaya bangun qiyamulai. Tahun ni targetnya macam mana pula? Tahun lepas aku baca Quran dapat khatam sekali, adakah tahun ni nak buat 2 kali atau macam mana? Tahun lepas dulu dah cuba hafal dah waktu Ramadan. Ambil semangat Ramadan ni kan lain. Hafal surah Al-Mulk tapi terbengkalai. Sambung balik. Kita dah mula buat kira-kira dah. Dah mula panaskan dah. Dah mula stretching, dah mula warming up sebelum kita masuk ke tamasya yang sebenar, Ramadan Al-Mubarak. Sehingga Nabi kata apa? Kalaulah kamu tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, nescaya kamu akan minta pada Allah biar semua bulan adalah Ramadan. Kan? Dan bayangkan tuan-tuan, kalau tak ada bulan Ramadan, sajalah kita bayangkan, Ramadan tak ada. Habis je Syaban ni tah macam mana? Skip Syawal contohlah kan, ataupun ada bulan lain yang bukan bulan Ramadan diganti. Kalau tak ada bulan Ramadan,
apakah di sana ada kemungkinan orang Islam ada yang tak pegang Quran langsung? Kan? Dengan asbab Ramadan lah kita bertadarus tadi, khatam Quran. Boleh jadi kalau tak ada bulan Ramadan, ada orang langsung tak sampai ke masjid surau. Dengan Ramadan lah kita bertarawih, masjid penuh, melimpah-limpah. Jadi tak dapat dibayangkan kalau tak ada bulan Ramadan, boleh jadi ada orang Islam yang macam tadilah, Quran tak pegang, masjid pun tak sampai. Jadi Allah datangkan bulan Ramadan ni, kamu dah pegang Quran, dah datang masjid, teruskanlah. Teruskan. Teruskan momentum, ya, sehingga ke akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Sekadar itu, terima kasih tuan-tuan atas kehadiran dan perhatian. Terima kasih kepada pihak AJK Masjid yang sudi memberi laluan. Ya, seperti biasa saya berprogram di Sarawak daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, disusun oleh kekanda saya Dr. Hazman melalui NGO Puitis. Ya, dan tuan-tuan pun dah maklum, ya, ada tabung yang disediakan di pintu sana, ya, untuk tuan-tuan yang bermurah hati, ya, yang ada lebihan rezeki, menyumbang, infak, atau boleh ambil nombor akaun bagi membantu melancarkan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kebajikan yang diusahakan oleh NGO Puitis. Segala sumbangan tuan-tuan, keprihatinan tuan-tuan, tuan-tuan share maklumat-maklumat ini, ya, saya ucapkan jazakumullah khairul jazak. Hanya Allah yang mampu membalas dengan sebaik-baik balasan, insya-Allah. Mohon maaf, mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan, di atas segala kekasaran bahasa. Ya, insya-Allah ada rezeki kita berjumpa lagi. Saya sudahi dengan wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.